Astagfirullah. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadha al-kitab wa usuli wa furu'ih wa man yantasibu ilayhi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis 40 yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada Al-Hadithul Thalithu, hadis yang ketiga, yakni pada menyatakan arkanil Islam, segala rukun-rukun bagi Islam. Hari itunya kita telah bahas sampai kepada Bunyal Islamu ala khamsin, dibina Islam itu di atas 5. Dalam satu riwayat Bunyal Islamu ala khamsatin, ada juga begitu, bitta'il marbutah, dengan tak marbutah. Baik, itu kalau kita menjalani di atas pendapat menghendaki dengan rukun ala iradatil arkan. Jadi perkataan Nabi SAW kata dibina Islam di atas 5, ini kalau kita mengaji dalam ilmu balaghahnya dikata isti'aratun tamthiliyah. Isti'arah tamthiliyah. Mana isti'arah tamthiliyah?
Yani syubbihat halatul islami ma'a arkanil khamsati bihali khibain au khimatin. Diserupakan kelakuan Islam serta segala rukun-rukunnya yang 5 tu dengan keadaan keemuh, khimatin atau khibain. Khibain boleh panggil, khimatin pun boleh panggil. Bahasa kita kata keemuh lah, khimah. Nah, keemuh buat keemuh tu. Kalau gitu uqima ala khamsati a'midatin, didirikan di atas 5 tu segala tiang-tiang dia. Wa qutbuha alladhi taduru alaihi al-arkanu hiya syahadatu, dan tiang seri dia tu, nah, wa qutbuha, dan tiang seri bagi keemuh tu yang mana taduru alaihi, yang berkelilinglah di atasnya oleh segala rukun-rukun. Nah, oleh segala tiang-tiang yang lain. Kan kita nak buat kemah tu kena ada tiang segi tu. Lepas tu tiang. Tu. Itu hiya syahadatu, ialah syahadah. Wa baqiyatu syu'abihi bimanzilatil autadi, dan segala tiang-tiang selain daripada tiang kutub dia tu dipanggil autad. Nah, nak pengagah, penyangga. Itu. Kalau gitu fayakunul islamu mughayaran li hadhil arkan, maka jadilah Islam tu lain daripada ini rukun. Kamughayaratil khibai li a'madati, seperti lainnya keemuh dengan segala tiang-tiang dia. Keemuh lain, tiang-tiang keemuh tu lain. Kayak gitu. Jadi Islam nama bagi agama. Rukun-rukunnya tu ialah tiang-tiang seri. Sebab tu hari tu kita bahas dah, rukun pada Islam dengan makna sesuatu atau perkara-perkara yang besar-besar di dalam Islam. Dia panggil rukun dari segi lughawi. Rukun dari segi bahasa, bukan rukun dari segi istilahi. Karena kalau rukun dari segi istilahi itu dengan makna ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai', barang atau perkara yang terhenti dengan perkara tersebut sah sesuatu. Kena ada dia baru sah. Gitu. Kalau tak ada, tak sah. Seperti rukun iman. Rukun iman tu rukun istilahi. 6 rukun iman, arkanul iman, kan? Sittatun. Segala rukun bagi iman itu ada 6 ni kalau tolak satu je, kosong selalu. Allah saya percaya, nah Rasul pun saya percaya, tapi mereka ni tak berapa kafir selalu. Ayo tak boleh tak berapa, ni tu cukup, tolak sah kosong. Tu dia panggil rukun istilahi. Seperti semayang, baca Fatihah rukun qauli, qiyam rukun fi'li, rokok, sujud rukun fi'li, niat rukun qalbi. Tak ada salah satu tak dinamakan sembahyang di sisi syarak. Kayak gitu. Tu dipanggil rukun. Maknanya nak sah semaya kena ada tu, kena ada niat, kena ada takbiratul ihram, kena ada qiyam, kena ada Fatihah, kena rokok, kena sujud, kena tumakninah dalam rokok dan sujud, kena i'tidal, kena duduk antara dua sujud, tidak boleh memanjangkan pada rukun yang pendek, iaitu al-i'tidalu wal julusu baina sajdataini. Kalau dengan sengaja batal, kalau dengan tak sengaja sunat sujud sahwi, tak batal. Kayak gitu. Tasyahud akhir, selawat pada tasyahud akhir, selawat atas Nabi, salam yang pertama, itu rukun semua tu. Buat dengan tak betul, tak sah, tak buat tu lagilah tak sah. Kayak gitu. Itu dia panggil rukun dari segi istilahi. Mana kena ada belakang tu sihhatus syai', baru sah semaya tadi. Kalau Islam, rukun Islam bukan makna tu. Nyanyo macam kita ngucap, tak apalah kita ni Islam bakar keturunan dah. Semaya 5 waktu, alhamdulillah. Puasa bulan Ramadan, alhamdulillah. Zakat, alhamdulillah. Bolehlah zakat fitrah tu kalau hak mana. Hak miskin-miskin kan tu ni. Hak kaya-kaya kan ada lah tu zakat harta dia ni. Zakat perniagaan dia bila cukup haul dan nisab.
Haji, oh tak naik nama lagi. Gicek di tabung haji, umur 250 tahun baru naik nama kita pergi buat haji. Tak cukup lagi rukuk Islam. Lepas tu kafir lagi lah ni. Tak sah Islam ke mana? Nyaya. Bukan makna rukun istilahi. Jadi sebab tu kalau boleh tunai haji sekalipun, lepas tu turun di KLIA, alhamdulillah sempurna dah Islam kita. Nah, habis dah lah Islam, cukup dah gitu. Tak juga. Bukan haji tu sempurna Islam, baru menunai rukun Islam yang kelima. Banyak lagi dah hak Islam suruh. Banyak. Tapi hak besar-besar di dalam Islam 5. Itu maksud gitu rukun sini. Jadi seperti kemah tadi. Jadi kalau tak ada tiang seri dia, tidak ada orang panggil tiang penyangga dia, boleh kita letak kain kemah tu? Jatuh dah jawab dia. Kayak gitu. Jadi kena ada tiang seri dia, lepas tu kena ada tiang-tiang penyangga dia, baru kita letak kemah tu tegak molek. Kalau gitu kemah dengan tiang sama tak? Lain-lain. Kemah, tiang lain, tiang. Tu lagi tu. Jadi dia kata fayakunul islamu mughayiran li hadhihi al-arkani ka mughayiratil khiba'i lil a'madati. Itu. Habis itu. Kemudian sambung hari ni pula. Gapo dia 5 tu? Syahadati alla ilaha illallah. Boleh baca syahadati, boleh baca syahadatu, boleh baca syahadati. Kalau kita i'rab dia jadi atfu bayanin atau badal pun boleh, atfu bayanin pun boleh. Mana pada kata khamsin atau khamsatin, wa fi riwayatin khamsatin, boleh. Atau kita baca syahadatu alla, boleh jadi khabarun li mubtada'in mahzufin, khabar bagi mubtada yang mahzuf. Gitu dah. Khabar bagi mubtada yang dibuang. Mana? Takdir lah. Tu. Takdirnya apa? Wahya ke, dan bermula ia apa? Apa binaan Islam itu atau arkanul Islam tadi itu, syahadatu alla ilaha illallah. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kita baca syahadatilah. Syahadati alla ilaha illallah, bersaksi akan bahawasa la tidak ada ilaha Tuhan illallahu melainkan Allah. Satu. Wa anna Muhammadan, ini Allah berkata Allah. Jadi syahadati dan bersaksi lagi anna akan bahawasa Muhammadan, Nabi Muhammad itu, baca Muhammadan. Sebab apa Muhammadan? Sebab dia tu isim anna. Ini kalau kita jadi bila apa betul kata lagi. Asyhadu anna Muhammadur Rasul. Ada itu. Kalau tak ada anna Muhammadur Rasulullah, kalau ada anna Muhammadan Rasulullah. Gitulah. Tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau ada anna. Kalau tak ada anna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu saja dah. Itu kadang-kadang kita tak apalah, kita orang Melayu ni tak ada masalah apa. Tapi orang Arab pun kadang-kadang salah. Kalau tak mengaji pun. Kita duduk Mesir tu, azan di surau yang terdekat, masjid yang terdekat dengan rumah, dengan rumah kita dulu dekat Mesir, di Hayu Sabi', Hayu Zuhur, mahkamah Hayu Zuhur, Hayu Sabi'. Orang Arab ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parah. Orang Arab tu, Arab kok, tak kesalah. Ada. Ya, agama ni bukan milik orang Arab, walaupun Nabi kita berbangsa Arab, Quran kita bahasa Arab, semaya kita guna bahasa Arab, tapi Islam bukan milik orang Arab.
Kalau tak belajar tu jahil, lebih teruk pada Melayu lagi. Nah, sungguh. Kalau kira-kira akbar itu dengan makna gendang perang yang besar. Itu maksud itu. Jadi kalau panggil akbar, itu jadi ubah makna tu. Nah, Allahu akbar. Jadi Allah gendang perang yang sangat besar. Oh, hai berat tu. Ya bahasa Arabnya gitu kadang-kadang. Tertambah huruf, terbeza baris, itu bertukar jadi kadang-kadangnya makna. Contoh fana, binasa. Fina, halaman rumah. Lain-lain tu. Sikit je fafi. Makna dia tu kadang-kadang tukar baris sikit, makna tu berbeza. Itu. Baik. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi akan bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah, ialah utusan Allah. Ni dia panggil kita ni panggil apa? Macam terjemuh baru tu. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatin ukhra. Pindah bahasa, pindah perkataan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Syahadati, bersaksi. An, bahawa la, tidak, ilaha, Tuhan, illa, melainkan, Allah, Allah. Tu terjemuh, translate dia panggil, translate. Maknanya apa? Makna ni. Kita kena tahunya makna. Jadi makna dia itulah hak kita pelajari di dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu mata pelajaran ilmu digubah atau disusun oleh alim ulama kita, jadilah ilmu tu ilmu tauhid pun dia panggil, akidah Islamiyah pun dia panggil, ilmu usuluddin pun dia panggil, ilmu ma'rifatu ammah pun dia panggil, ilmu aqaidil iman pun dia panggil, ilmu sifat 20. Kalau pak kita ilmu sifat 20 dia panggil. Apa tu? Ilmu nak hurai makna dua kalimah syahadah. Kerana makna dua kalimah syahadah ni ada 3 makna. Ada makna mutabaqah, ada makna iltizamiyah, dan ada makna tadammun dia panggil, makna yang terkandung. Kayak gitu. Kalau nak hurai hak ni enggak, pukul 11, pukul 12 tak habis lagi. Tu kena mengaji ilmu tauhid. Tak dapat tidak, fardu ain. Cuma pendeknya kita ambil makna tadammun, mana dengan kaedah hasar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna kita pitah? Allah sahaja Tuhan, itu maksud itu. Gitu ya? Betul? Tu makna hasar, dia makna tadammun dengan kaedah hasar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kita dengar orang cakap lagu tu. Makna hak kita tertangkap di dalam sanubari fikiran akalan kita ke? Allah je Tuhan. Itu tu makna tauhid tu. Bukan hanya ngaku Allah Tuhan. Kalau ngaku Allah Tuhan, Nasrani pun kata Allah Tuhan. Cuma Tuhan salah satu daripada 3 Tuhan pula. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasah. Kayak gitu. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Pula dah Yahudi pun mengaku Allah Tuhan. Ada anak nama Uzair pula tu. Orang kafir ibadatil ausan, penyembah berhala, tak mengaku Allah Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya kepada si kafir penyembah berhala, siapa buat langit, siapa buat bumi? Dia tak katalah Allata wal Uzza ni dia sendiri hak buat Allata wal Uzza, berhala-berhala ni. Pasti dia jawab Allah. Allah hak buat langit bumi ni. Kayak gitu. Sebab tu dalam Quran kata, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Hei ahlul kitab, hei Yahudi Nasara ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari, ayo, datang kita bersama-sama kepada kalimah yang sama di antara kami dan di antara kalian.
Mana? Allah ta'budu illallah. Bahawa kita tidak menyembah melainkan hanya Allah. Memang. Tapi yang membezakan kita dengan mereka-mereka tadi, agama-agama itu tuh, Yahudi, Nasara, abadatil ausan, penyembah berhala. Apa bezanya? Bezanya kita menunggalkan Allah sahaja Tuhan. Gitu. Hanya Allah Tuhan, bukan Allah Tuhan salah satu daripada Tuhan-Tuhan, bukan. Allah sahaja Tuhan. Itu maksud dengan tauhid dari segi syarak. Kan Nabi kita ni membawa tauhid. Dalam kitab matan Jauharatit Tauhid, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, summa salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Minta rahmat sejahtera Allah tetap turun ke atas Nabi kita. Nabi kita ni ja'a bit tauhidi, datang dengan tauhid. Mana? Bitalabit tauhidi ala ummatih, dengan menuntuti tauhid di atas umatnya. Yang ni apa? Nabi kita ajak datang bawa tauhid, bawa kitab tauhid. Bawa kitab akidah, bidah. Ilmu-ilmu ni semuanya kemudian dah ulama gali kerana Nabi ni Madinatul Ilm, perbendaharaan atau bandar kota rayanya ilmu. Apa makna Nabi bawa tauhid? Yakni ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Menunggalkan zat yang disembah dengan ibadah serta berpegang dalam hati bersangat-sangatan esa tunggalnya zat yang disembah tadi pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Pasal tu bila kita dengar orang kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Melayu Kelantan. Kalau Melayu KL Lumpur, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu. Kalau Melayu Kelantan, tak ada Tuhan melainkan Allah. Begitu ya tu. Makna apa kita kena faham? Allah sahaja Tuhan. Tu makna dia. Tu kalau KL Lumpur, kalau Kelantan, Allah Tuhan. Allah Tuhan. Dia tekan gitu ke. Allah sahajalah Tuhan. Itu makna itu. Tahu di mana gitu? Ya. Kita nak berutan duit kawan kita. Kata Pak Mak, ada 500 dah kata ni. Mau apa? Berutan tak ada duit. Tidak ada duit. Pak Mak kata tidak ada duit di dalam poketku ini melainkan RM50. Tu ayat Pak Mak. Bila kita dengar Pak Mak kata tidak ada duit dalam poketku ni melainkan RM50, kita faham apa? Gitu. Okey, tak apa Pak Mak. Tak apa. Apa mu tak apa pula? Tak ada nak berhutang. Mu faham apa dia cakap itu? RM50 sahaja duit yang dia ada. Kayak gitu. Betul tak? 50 iya yang ada. Betul lah gitu dah. 50 iya yang duit yang ada. RM50 yang ada. Ni nak RM500, RM50 ada, biarlah ada boh. Tak hutang. Gitu. Tu makna dia. Pergi rumah YB. Rumah YB. Beri salam anak dia tu baik. Tanya anak YB. YB ada di rumah dah? Anak YB jawab, tidak ada seorang pun di dalam rumah ini melainkan YB. Kita pun okey. Orang tanya, apa tu awak faham anak YB cakap gitu? Kalau kita kata tidak ada seorang pun dalam rumah ni melainkan YB, itu copy paste balik, photostat balik anak YB cakap. Hak mu faham tu apa? Fahamnya YB seorang ada dalam rumah ni. Kayak gitu. Hanya YB ada dalam rumah ni. Tu makna. Ni makna ni hak kita nak kandung ketika mana kita duk berzikir laju tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maknanya? Allah sahaja Tuhan kalau KL Lumpur. Allah Tuhan kalau Kelantan. Allah Tuhan. Tu. Jangan ambil makna
iltizamiyah makna mutabaqah tu panjang. La ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqiran ila kulli ma adahu illallah. Itu tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lainnya melainkan Allah. Makna iltizamiyah. Kalau makna mutabaqah, la ilaha illallah ai la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Panjang juga kita nak mengatik laju ni, la ilaha illallah, la ilaha. Makna mana? Makna tadi, makna hasar tadi, makna tadamun tadi, dengan kaedah hasar tadi, Allah Tuhan, Allah Tuhan. Itu maksud kita. Ini dah. Tu. Banyaknya kita tak ingat ada makna. Mulut la ilaha illallah, la ilaha. Hati nasi kabu kau nasi belauk nyahida apa malam ni ngatik tahlil tak jadi sikit gitu. Baik. Jadi bersaksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana hak tak ada? Tuhan hak sebenar, Tuhan yang betul, bukan Tuhan palsu, bukan. Yang kata tidak ada Tuhan, tidak ada berhala, tidak ada matahari, weh, itu bukan Tuhan tu, tu makhluk tu. Nah, lagi pula benda tu ada, tak ada ke berhala? Ada. Di Batu Kih ada, besar. Di Kelantan banyak mana? Hak tidur tak bangun-bangun, nah, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Ada benda ada, tak boleh kata tak ada. Nipu dia panggil. Nah, matahari ada tak? Ada. Ni banyak orang duk nafi isbat la ilaha illallah pun pening. Nah, tu. Tu. Nafi dan isbat ni kena sanding bi molek lah kata Dhamma Sutra. Nah, lagu Dhamma Sutra kan ada sufi tajuk dia. Nah, nafi dan isbat kau sandingkan. Kena sanding bi comel lah. Kalau tak sanding comel hanya ya. Nah, gi nafi benda lain, gi isbat benda lain. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana tak ada? Tuhan palsu, Tuhan batil, melainkan Allah. Allah Tuhan palsu, Tuhan batil yang ada. Berat. Sebab illa tu orang panggil illa muttasil, bukan illa munqati'. Artinya sebelum daripada illa dengan selepas daripada illa benda yang sama. Jadi kita kata tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan yang betul, Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan palsu. Tapi bukan Allah. Allah tak masuk. Nah, betul tak? Betul lah. Ada tak Tuhan yang sebenar selain Allah? Ada? Tak ada. Betul lah tu. Melainkan Allah. Tu kita nak menyata bahawasanya Allah Tuhan yang sebenar yang ada. Sejak daripada awal lagi kita tak nafi. Jangan tidak ada Tuhan. Tuhan mana yang tak ada? Tuhan yang sebenar. Allah. Allah pun tak ada juga. Kafir dia tu. Jangan. Nah. Tu dulu. Allah. Dah. Mufti Kelantan mula namanya Sahibus Samahah, Tuan Guru Haji Ahmad Mahir. Mahir itu bukan nama dia dalam isi. Mahir itu Syekhul Azhar bagi gelaran. Pasal dia mahir dalam ilmu usuluddin dan usulul fiqh. Hingga Syekh Azhar bagi gelaran Mahir ni. Ahmad Mahir mana Mahir? Mahir, hebat, menguasai. Satu harinya, ini cerita Tok Guru hamba cerita lah, almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Dia cerita orang kapun jemput mufti bagi ceramah. Tajuknya ekonomi Islam. Wow. Hebat. Tajuk tu hebat lah. Nah, ekonomi Islam. Masya Allah. Suhura ekonomi. Ceramah untuk orang kapun. Dalam perjalanan, pihak penganjur mari ambil. Zaman dulu Tok Guru kan. Penganjur mari ambil. Lah ni Tok Guru nak mari sendiri. Tak ada nak ambil mampu kereta tepi jalan pun. Kena marilah sendiri. Mari dengan motor, dengan gerak, ada macam-macam gerak. Nah, jadi dalam perjalanan Tok Gurunya tanya penganjur, nah, Islam ni tajuk malam ni ekonomi Islam. Ya Tok Guru. Islam ni ada berapa rukun? 5 lah Tok Guru. Tak tahu pula rukun Islam 5. Ni nah. Rukun pertama apa? Cuba dengar sikit. Ngucap tu, ngucap ke syahadat. Cuba ngucap kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah.
Pandai. Apa makna dia? Apa? Aku bersaksi, aku naik saksi bahawasanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu ialah utusan Allah. Tok guru kata itu terjemahan, itu balik bahasa, translate. Nah, Melayu Arab kata gitu, Melayu kata apa? Itu terjemahan. Kita tak boleh nak faham di terjemahan. Nah, boleh dengar lah. Hak kita nak fahamnya makna. Lafaz tu kita boleh dengar kalau tak pekak. Macam kita tengok berita Cina. Nah, tengok berita Cina, boleh dengar. Boleh dengar. Berita Cina conceng cakap ada sini. Kita pun tengok, dengar muka tak pekak. Faham tak? Tak faham. Mungkin dok faham. Kata dia tengok gapo tu Pak Mak. Tengok berita Cina, dia kata, "Wih, Pak Mak hebat rupanya." Nah, boleh faham berita Cina. Tak faham kata. Lepas tu tengok apa? Moga tak bekok juga. Boleh dengar, kita dengar. Nah, boleh dengar lah. Faham tak faham? Tak faham. Sebab faham tu makna. Kayak gitu. Faham makna bukan faham lafaz. Lafaz tu boleh dengar kalau tak bekok. Gitu. Makna apa? Tak ada Tuhan melainkan Allah lah Tok Guru. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Duk mari Arab Melayu makna tak tipu. Kata Tok Guru berat nak cakap pasal ekonomi Islam ni. Ni kutub bagi keemuh Islam ni tak selesai lagi ni. Nah, makna tak tahu pun. Jadi malam itunya ceramah 3 jam, tajuknya ialah 2 kalimah syahadat. Kalau tak jadi ekonomi Islam, berisah lu syahadat. Nah, pasal syahadat ni ada rukun dia. Kayak gitu. Semaya ada rukun, ada syarat. Mengucapkan syahadat tak ada rukun, tak ada syarat. Ada. Syaratnya apa? Syaratnya iqraru bil lisan, tasdiqu fil qalbi. Kayak gitu. Mengucap dengan lidah, menerima maknanya di dalam hati. Kalau tak faham makna, nak terima mana? Burung gitu, popek burung kita ajar dia qul huwallahu boleh baca. Dia kata la ilaha illallah. Kayak gitu. Burung apa? Burung kakak tua tu kan? Assalamualaikum. Salam faham apa? Tak faham apa? Betul tak? Ni tasdiqu fil qalbi. Itu syarat. Rukun apa? Rukun apa? Isbat zat Allah, isbat sifatullah, isbat af'al Allah, dan isbat kebenaran Rasulullah. Macam semaya ada syarat 9 syarat sah, 13 rukun. Nah, fi'li qalbi qauli. Nah, jadi izan tafasyartu intafal masyru'. Sama. Puasa gitu juga ada syarat, ada rukun. Syarat sah, syarat wajib, rukun dia. Nah, semua ni amal kita ni ada syarat, ada rukun. Bukan boleh duk buat rekod-rekod gitu. Tak boleh. Pasal tu kata Sayyidina Ali, dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita ni dibina di atas ilmu, bukan binaannya di atas semata-mata munasabah akal. Kalau kira munasabah akal, sapu kuk bawah lah. Pasal apa ku atas? Pasal hak bawah ni kota. Nah, sapu ku atas. Kalau sapu ku bawah tak sah. Kayak gitu. Sapu muza tu, sapu khuf. Nah, tu tengok. Habis itu. Itu kita kena belajar dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Itu satu. Mana bersaksi bahawa tak ada Tuhan, mana tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Artinya apa? Allah sahaja Tuhan yang sebenar, yang betul, yang ada. Yang lain tak ada. Gitu dah. Jadi bila sebut kata Tuhan yang sebenar hanya Allah, Allah sahaja Tuhan yang sebenar, bermakna Tuhan ialah Allah, Allah ialah Tuhan. Khatulah tu sama ya. Nah, jangan kita pula nak jadi bijak lebih pada Tok Guru daripada ulama. Nak kita tegur Tok Guru. Apa ni Tok Guru? Duk Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni kan banyak. Ni ada ni penyakit ni. Tuhan ni banyak. Tok Haji. Tuhan banyak kan? Di Batu Kih lagi, di mana-mana. Astagfirullahalazim. Tuhan mana banyak tu?
acong leng long leng teng long long ananda karupan ala gapah panggil go tu go ni Tuhan. La ilaha illallah. Haji nama ananda karupan juga. Haji namanya acong juga. Dok. Haji nama Pak Leh lah. Lah nama Pak Leh patut apa nak jadi acong tu ya? Tuhan banyak ni kape. Tak ada Tuhan saja. Sebut Tuhan Allah dah. Sebut Allah Tuhan. Tak ada dah lain. Melainkan hak bercakap tu bukan orang Islam. Kalau sebut Tuhan, tu boleh tentu Allah lagi bagi. Tuhan gapo tak tahu tu dia je. Kalau sudah orang mukmin, orang muslim yang mengatakan Tuhan, maka itu Allah. Bila sebut Allah, itulah Tuhan. Tak ada orang lain dah. Pasal acong bagi Tuhan, itu Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Duit palsu, duit lah. Duit palsu. Duit dia beli bawa duit palsu. Nak bayar cash kata pak cik, ini duit palsu ni. Oh iya ke duit palsu? Tak apalah duit juga, ambil. Boleh laku duit palsu. Duit palsu bukan duit. Kayak gitu. Betul tak? Kereta palsu bukan kereta. Nah, cikgu palsu bukan cikgu. Ustaz palsu bukan ustaz. Nah, hak palsu-palsu ni bukan. Hadis palsu bukan hadis. Baru panggil hadis tu apa? Pasal yang menipu tu mendakwa ini hadis. Pasal tu kita panggil hadis palsu. Benda palsu bukan. Nah, ini rupuk asli ke rupuk palsu? Rupuk palsu ni. Pasu asli palsu, 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 palsu. Pasu palsu. Dah. Kereta palsu, rumah palsu. Nah. Kaki palsu sama dengan kaki original. Dok lah ada sebut palsu ke? Gitu Tuhan palsu. Tuhan ke? Bukanlah. Apa panggil Tuhan juga? Tuhan tu sebab hak tak kenal Tuhan sebenar duk panggil Tuhan, maka kita pun panggil juga Tuhan. Tapi tambah sikit sifat dia. Palsu. Tu lagu tu. Nah. Tu. Lepas tu Tuhan sebenar Allah lah. Maka sebab tu bila sebut Allah Tuhan, sebut Tuhan Allah dah, tak suruh tegur. Jadi kalau dengar tok guru kata taatlah ke Tuhan, berimanlah ke Tuhan, nah, jangan deraka ke Tuhan, terakuklah dengan neraka Tuhan. Tuhan mana? Allah lah tu. Tuhan mana laginya? Kau ada lagi Tuhan lain pada Allah? Tak ada. Acong kata ada. Wak kira apa dengan acongnya? Yang ngaji dok tauhidnya, dia dok ngaji orang biar dia lah tu. Nah. Tu lagu tu Habis satu. Kemudian sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis salati. Tu dah. Ya kata biasanya wa iqamatis salah tapi huzifatit ta'u, dihazaf, dibuangkan tak, sebab li'annal mudhafa ilaihi iwadun minhuma, sebab mudhafun ilaih tu ganti dah daripada tak marbutah tu, dihazafkan tak marbutah. Nah, jadi jadilah iqami. Kalau baca syahadat tu iqamu, gitu dah. Ni iqami, dan mendirikan sembahyang. Tengok, bukan membuat sembahyang, bukan wa fi'lis solat dan memperbuat, dah, wa iqamis solati, mendirikan sembahyang. Apa makna mendiri? Artinya ya'ti biha alal wajhil ma'muri bih, membawa datangkan sembahyang tu di atas rupa wajah jalan yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Bagaimana nak syarat sah sembahyang? Suci daripada hadas kecil hadas besar. Bagaimana nak suci hadas kecil hadas besar? Diangkat dengan wuduk dan mandi wajib. Bagi hadas kecil dengan wuduk, hadas besar dengan mandi janabah, mandi wajib. Nak mandi dengan mandi dengan apa? Air Coca-Cola boleh, air Mirinda boleh, tak boleh, kena air mutlak, air tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi, suci pada diri dia dan boleh menyucikan pada benda lain. Kena ngaji pula babut taharati.
Itu lagu itu. Nak kena air mutlak, air yang tidak dikait dengan kait yang lazim, yang mesti. Nah, kalau kait tapi tak mesti tak apa. Seumpama air beldi, air kolah, air paik, air hujan. Nah, itu tak kait dengan kait yang mesti, yang lazim. Dia kata dah gendai tu. Nah, azal dia. Nah, azal. Allah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن سيدنا محمد رسول أشهد أن سيدنا محمد رسول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف. Baik. Jadi bukan senang lah, dah. Sebut wa iqamis salati, dan mendirikan sembahyang. Pada ikut-ikut orang gitu. Tengok orang rokok, tengok orang tunggih, tengok orang duduk gitu kan. Dah. Mesti dibuat dengan ilmu, mesti dipelajari, mesti tahu segala syarat wajibnya, syarat sahnya, nak tahu. Air musta'ma, air mutlaq, air mutanajji, cara nak izalatun najasah, cara nak istinja, bagai-bagai hak diajar di dalam kitab fiqh tu.
Nah, tu bukan semata-mata semaya buat-buat tiru-tiru, tidak. Nah, pak kalau semaya tu jamaah, kena tahu kedua mengikut imam, kena tahu pula syarat sah untuk mutabaah akan imam, mengikut akan imam. Kena tahu hukum muafiq masbuk, takhalluf makmum akan imam. Nah, kalau tu imam pun tak tahu ni lagi berat. Ni tu imam pun tak tahu sunat abaa, sunat hayat. Hok ni berat banyak ni. Sunat hayat nyagi sujud sawi kalau tinggal ke pelik. Ada masjid besar, dekat dengan pondok hok sewa saya. Nah, tertinggal takbir 7, takbir 5, Idul Fitri nya sujud sawi. Tak ngaji bah, tak ngaji. Takbir 7, takbir 5 ni sunat hayat. Sunat hayat ni kal bulu romayi, ni seperti bulu romo je. Itu kalau gugur bulu romo kita, kalau cabut geger dak sebutir kampung. Nah, dak bising. Weh, bulu romo pak mak gugur dah, ada gitu. Geger sebutir kampung, masuk dak sok khabar gitu. Tak ada cacap gapo semaya tu. Itu tu sunat hayat. Tidak seperti sunat abaa. Sunat abaa ni seperti kal a'dha innas, kal a'dha il jasad, seperti anggota tangan kaki manusia. Pasal tu kalau tinggal salah satu daripada 8 sunat abaa, sunat sujud sahwi. Macam gitu. Sunat sujud sahwi. Pasal seperti tangan tak ada, seperti kaki tak ada. Gagak kalah kapung tu. Pak mak kena kerak dah kaki kecil mani. Gagak kalah jugalah. Tu batu tak ada kaki gitu, comel apa jalan. Tok comel, mau sujud sawi mana? Pakai kaki pelesu, nampak semak sikit, boleh pakai kasut sepasal. Okey lagu tu sujud. Tu orang panggil sunat abaa. Kalau rukun itu seperti kepala dengan badan. Tak ada rukun ni seperti tak ada kepala atau tak ada badan. Orang panggil manusia. Tak ada kepala. Tak ada kepala orang panggil hatu Jepung. Ada kepala tak ada tubuh orang panggil plesik ataupun gapo ni? Kepala saja tu. Ke dia tu? Bukan plesik. Dia bagi dia dah. Ada? Gapo dia? Kepala saja tu cem tu ke? Oh, tak ngau orang lah maknanya. Tak ngau orang. Tu. Lagu tu semaya. Kalau tak ada rukun, orang tak panggil semaya dah. Tak panggil semaya dah. Tu lagu tu. Maka nak belajar ni. Baru masuk dalam iqamis solati, mendiri ke semaya. Kalau tu imam tak mengaji berat kan? Nah, pasal tu imam ni kalau boleh kena mengaji, kena wihak alim, bukan sedap baca saja. Banyak kita ni nak tu imam sedap baca, sedap je baca. Sedap baca tak erti hukum hakam nyanyi. Nah. Banyak berlaku. Tapi bukan surah kita lah, lain. Lama surah ni tak ai ngajar aku kat ni. Kena aku tu imam pula berat dah. Surah lain, masjid lain. Dah sungguh. Tu imam tu ingat tasyahud awal. Naik sampai qiyam dah, rakaat ketiga. Makmum pun hak tak mengaji, dia kira salah tu kat tegur belaka. Subhanallah. Tu imam dengar makmum subhanallah. Aku tak duduk tasyahud. Dia qiyam dah, nya duduk pula. Apa hukum? Batal semaya. Pasal apa batal? Dah masuk buat dah hijau ruku ni besar. Klik duk buat apa benda kecil sunat tu. Duduk tasyahud awal tu sunat. Kayak gitu. Melainkan tak siapa hak qiyam lagi. Baru duk tungging baru tu ni. Baru duk tungging nak naik jubur baru tu. Tak siapa hak qiyam lagi. Subhanallah. Tak jadi tak apa tu. Ni dak masuk hak qiyam dah. Gi duduk pula, apa hukum? Batal. Padalah makmum hak ngaji tu tegur, dia mufarakah mengai batal. Nak ikut warna syarat sah qudwah imam, mutabaah imam mesti berpegang sembahyang imam tu sah. Sedangkan tak dibatal dah. Maka makmum hak ngaji ni pun mufarakah. Sudah mufarakah tegur tu imam, batal semaya tu imam. Nah, apa pergi turun pula duduk? Sedap batal. Awak tu hair ke? Yang marah pula dia ni. Nak batal-batal ibadat orang dia. You marah pula ke makmum?
Dia makmum tu ngaji. Nah, ustaz main ngajar, makmum duduk depan buka kitab. Tu emailnya masuk duduk ngajar, dia masuk dalam bilik. Buat. Tunggu iso masuk baru duduk tubik. Lama sikit ustaz ngajar. Natang ustaz lama ngajar. Tak berhenti lagi dah tu dia. Orang nak main iso nak kelik ni. Bunyi dah jam pula sekali lagi. Nah. Bila ibadat buat tak kena, mula nak marah. Bila orang tegur, mula nak marah. Sedap tak sah. Demo Tuhan ke? Memelah kita bukan Tuhan, tapi kita royak hukum tu Tuhan. Hak dalam kitab-kitab fiqh ni hukum Tuhan lah. Begitu dah. Habis itu kemudian kita sambung semula pula wa ita izzakati wallahu a'lam. Tak dah habis juga sebutir hadis ni. Hadis 3 lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah, dua perkara yang umumnya. Satu, perkembangan pembinaan Masjid Raudhatun Nahdiyin komplek pondok kita tu di Kuang sana tu. Jadi untuk pengetahuan para hadirin semua, ibu-ibu ayah, kutipan kita pada bulan Ramadan hari itu alhamdulillah sampai RM180,000. Jadi RM180,000 kita kita dapat kumpul pada bulan Ramadan hari itu. Jadi kita tak sampai target lah. Target kitanya RM380,000. Kita target gitu, tapi tak dapat target. Nak lagu mana? Rezeki daripada Allah Ta'ala. Banyak tu ya dapat. Alhamdulillah kita boleh siapkan sampai ke lahir tekak kubah. Siap dah tekak kubah. Lah ni duk plaster. Duk plaster. Jadi oleh kerana kita tak sampai target kita untuk ambil package kontraktor kubah, menara, mihrab, mimbar, tiang-tiang Abu Lubabah tu, dia buka package-nya RM380,000. Kalau kita boleh bayar deposit RM150, baki lagi tu suka hati kita nak bayar berapa-berapa, siapa-siapa habis 10 riyal ke 20 riyal, itu package dia lah. Tapi kita tak dapat lah tu, sebab kalau kita bayar 150 tinggal 30,000 nak ke apa 30,000 berat tak lepas, gaji pekerja pun tak lepas. Baik, oleh kerana tu kita pun tak dapat package tu, kita ambil lah kukuk mana pun kita nak cepat boleh guna ni, boleh pindah, boleh imarah masjid tu, kita bayar deposit untuk kubah, mihrab dengan mimbar Masjid Nabawi belaka tu. Cumanya oleh kerana biasalah buat sendiri ni gitulah. Asalnya kita nak kubah tu 18 kaki, pasal murah sikit 18 kaki ni. Jadi bila 18 kaki, slab dia tu kena masuk 4 kaki ke dalam. Daripada bulak dia tu kan, dia kena masuk 4 kaki ke dalam. Tapi bila arkitek kita mari tengok, arkitek buat plan ni kata tak berani ustaz, takut pani kubah jatuh beru. Takut tak gagah. Dia nak itu nak tanggung material kubah kan. Jadi oleh kerana arkitek kata tak usah lah, masuk sekaki lah ni. Jadi kubah tu jadi besar 24 kaki. Mahal. Sakit kepala boleh rasa tu. Jadi walau bagaimanapun hamba percaya sebab ni rumah Tuhan, tak kira Tuhan ni miskin sangat, tak boleh nak selesai. Kita ada baki 80,000 lagi untuk kita kena bayar kubah mihrab. Mihrab ni ada 3 pak. Mihrab luar 3, so 2, 3. Lepas tu mihrab dalam Masjid Nabawi belaka. Hak dalam tu hak 3 segi kan, macam Masjid Nabawi tu. Itu dengan mimbar.
Jadi kitanya kalau tidak, dia kena bayar selepas dia siap tu, habis kena bayar. Bila dia nak mari pasal ni 2 hari bulan ni kargo gerak daripada Jepara tu, 6 hari bulan siapa, mungkin dalam pertengahan bulan 6 mula start pasal kubah. Jadi kalau kira-kiranya dia pasal tu dalam 5 hari lah, laju dia buat kerja. Orang Indonesia ni laju. Nanti ni sebab tu saya ambil ni laju. Ada je orang Melayu dekat sini. Murah lah 60,000 sekali yang kubah dalam. Tapi secepatnya 6 bulan dia pasal. Secepatnya 6 bulan, maafun 6 bulan lambat lagi nak boleh imarah masjid tu dah tu ni. Jadi hak ni 5 hari. Jadi ambonya minta dengan kontraktor kubah ni, kata gini lah, tak ada duit ni kata. Boleh bayar deposit 60,000. Jadi ada baki lagi 80,000 tu, ambo kata kalau bolehnya kena pelewak sikit. Ustaz nak sampai bila tu? Ikutlah atas hak boleh bui. Jadi dia bui awal bulan 7. Saya minta lagi tengah bulan 7. Jadi tengah bulan 7 dan awal bulan 7 tu, di antara tu kita kena bayar dah 80,000 tu. Jadi yang berharapnya pakat tolong sikit lagi, pakat war-war sikit lagi supaya kita boleh settle hutang dengan kontraktor kubah ni. Lepas pada ni yang tak umum ke apa dah. Sebab bila pelajar kita pindah, jadi duit kita jadi satu hala. Hamba duk umum semua tiap-tiap kuliah ni begini-begini, sebabnya duit kita sampai sekarang masih 2 hala. Sewa sini, bina sana, elektrik sini, elektrik sana, air sini, air sana. Jadi beban banyak. Jadi kita targetnya sebelum raya haji atau selepas raya haji, pelajar kita boleh pindah dah. Sebab pondok-pondok kecil pun kita buat dah. Itu perkara yang pertama. Ingat tu 80,000 pakat tolong sikit lagi. Kalau ada orang nak hutang pun hamba sanggup. Supaya selesai dengan kontraktor tu, hamba serabut. Tak tangguh hutang. Dengan kontraktor ni payah sikit. Dia nak stokor gitu kan. Kalau hutang dengan orang ni tak apalah, setahil sikit. Kemudian yang kedua, 29 Julai ni, 29 bulan 7, 29 Julai. Juli, orang Indonesia panggil Juli dah, ada balas dengan Indonesia. Juli tu. Julai. Hamba nak jemput serumah lah. Hak mana ada ni pakat pergi makan tengah hari. Hari Sabtu 29 Julai kita buat kenduri kesyukuran. Sempena boleh pindah pelajar-pelajar kita. Jadi pukul 12 sampai pukul 6 petang tu kita buka untuk semua pakat mari makan tengah hari. Jadi kena marilah kau ni. Hamba jemput dengan mulut dulu pada bulan ni. Bulan depan hamba mari surat pula. Bulan 7 tu kalau dah mari surat sekali lagi. Kalau tak mari juga hamba tak semari dah sini. Kena mari boleh 2 butir 3 butir kereta. Malu kau jemaah Melaka 2 butir bah nak mari dah sini. Hamba di Melaka pun ada tempat tetap juga orang panggil kuliah sana. Jemaah sana nak mari 2 butir bah insya-Allah. Kalau kita sini ni mari 2-3 butir kereta pun tak apa dah. Ada okey. Tu imam wajib. Fardu ain. Hak lain fardu kifayah lah. Hak tu imam fardu ain. Kena mari. 29 Julai hari Sabtu. Makan tengah hari. Insya-Allah. Pakat-pakat mari. Hamba jemput dengan mulut dulu ni. Nanti bulan depan hamba mari surat jemput teh secara rasminya. Jadi pakat mari belaka makan tengah hari. Kesyukuran pasal insya-Allah hamba target pelajar kita boleh pindah bulan 7 atau bulan 6 atau 7 ni. Kemudian nantinya kalau hamba sendiri pindah, hamba buat kenduri pula. Insya-Allah. Pakat-pakat doa mudah-mudahan pelajar kita boleh pindah cepat, boleh pindah. Maka jimatlah sikit duit kita tu ada buat. Hamba tak umum gapo dah lepas pada ni. Hamba tahu umum semua menanti ustaz ni beci aku dah tu. Nak minta dari rumah semua. Dak dah. Pas ni hamba tak tabung je, hamba tak usah umum gapo. Dia mau bubuhlah nak urus gapo. Jadi duit kita sahala senang. Ada buat. Sekarang ni hamba duk umum sebab duit 2 hala. Nak pergi cepat. Orang panggil boleh pindah. Cepat jugalah jariah pahala orang hok duk wakaf tanah 1 juta 30 hias kaki pula tu, biar jalan pahala insya-Allah. Itu saja 2 perkara hak nak umumnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.